Hai, selamat petang, salam sejahtera. Isu tentang kapal perang Malaysia yang melibatkan dana 9 bilion yang dikatakan sebagai tajuk utamanya skandal RM9 bilion, kapal tak siap-siap lagi. Ramai netizen, ada netizen mengatakan bahwa laporan PAC yang dilaporkan di Parlimen, ada yang kata itu adalah laporan daripada DAP. Aku terkejut juga ada orang terfikir seperti ini. Asik-asik salahkan DAP, asik-asik salahkan DAP. Bila ada masalah saja DAP salahnya, ada bila masalah pula DAP masalahnya. Yang aku heran, Anda tak terfikirkah? Kalaulah bukan laporan itu, sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang akan tahu tentang masalah kapal perang Malaysia yang melibatkan kedaulatan negara, yang melibatkan keselamatan negara. Ini akan terdedah. Tiada satu orang pun yang akan dedahkan kalau bukan laporan PAC itu yang kononnya laporan DAP. Aku fikir itu adalah perkara yang salah. Terlalu menuding salah kepada DAP saja. Balik-balik DAP, balik-balik DAP. Aku bukan juga peminat DAP, tapi aku heran bila ada masalah saja masalah DAP, bila ada masalah saja masalah DAP. Padahal yang membongkar masalah-masalah besar yang ada dalam negara adalah DAP. Kan bagus ada membongkar begitu. Tak apalah, orang cakap itu laporan DAP kah, bukan laporan DAP kah, laporan siapakah? Aku tetap mau tahu. Ini kerja siapa? Adakah ini kerja DAP? Yang menggelapkan, bukan menggelapkan lah, yang menyebabkan uang atau kapal perang itu tak siap-siap itu DAP ke? Aku nak tanya, DAP ke yang buat? Aku fikir bukan DAP. Pengurusi PAC mengingatkan Najib, laporan PAC bukan laporan DAP, tapi konsensus ahli parlimen semua parti. Tahu apa itu konsensus? Keputusan dapatan semua parti dalam parlimen. Cuma pengurusinya mungkin daripada DAP, itu saja. Baca, jangan tak baca, ya, Perdana Menteri yang ke-6. Siapa Perdana Menteri yang ke-6? Siapa lagi kalau bukan Najib Bosku. Yang orang kata sekarang ini Perdana Menteri Facebook, Perdana Menteri paling banyak tahu, Perdana Menteri paling serba tahu. Ensiklopedia Facebook. Di Facebook Perdana Menteri ensiklopedia. Tapi yang heran, masa perbicaraan di mahkamah tentang SRC internasional, banyak kali pula dia kata tak tahu. 46 kali jawab tak tahu. Tapi bila jadi Perdana Menteri Facebook, hampir semua dia tahu. Tak apalah. Jadi baca jangan tak baca, Perdana Menteri ke-6 Najib Bosku. Laporan PAC dibentang di Parlimen pada 4 Ogos. Perdana Menteri ke-6 kata tidak terlibat, tapi keluar 4 FB posting pada 6 hari bulan 8. Ini suatu rekod, saya hargai. Okey, baik, kita teruskan. Perdana Menteri yang ke-6 pegang jawatan Perdana Menteri dari tahun 2009 sampai 2018, selama 9 tahun. Isu projek LCS mula tahun 2011. Aku nak tanya, 2011 siapa Perdana Menteri? DAP ke? Bukan. Anwar kah? Bukan. Tun Mahathir? Bukan. Zaid Hamidi? Bukan. Tapi siapa? Bosku Najib. PM ke-6 mula dengan kata pengerusi PAC itu dari DAP. Senang saja untuk kaitkan DAP. Balik-balik DAP. Senang. Cuma saya nak bagi tahu Perdana Menteri ke-6, saya bukan lagi ketua pemuda DAP. Sudah 4 tahun saya lepas jawatan. Boleh Google. Simple fact macam ini tak patut salah tahu, katanya. Sebab nanti Perdana Menteri 6 nak bincang LCS itu yang lagi teknikal, lagi cenderung salah, katanya lagi. Saya nak bagi tahu Perdana Menteri ke-6 Najib Bosku, laporan PAC bukan laporan mana-mana parti. 14 orang ahli di dalam PAC tersebut. 3 orang UMNO, 3 PPBM, 2 DAP, 2 PAS, 1 GPS, 1 PKR, 1 amanah, dan 1 warisan. Aku nak ulang semula supaya Anda tahu.
Siapa sebenarnya yang ramai dalam PAC ini? 3 orang daripada 14 ahli semuanya, 3 orang UMNO daripada UMNO, 3 PPBM, 2 DAP, 2 PAS, 1 GPS, 1 PKR, 1 amanah, dan 1 warisan. Nampaknya Najib tak tahu kali yang ahli paling ramai dalam PAC ini adalah daripada UMNO, bukan DAP. Jadi nak salahkan DAP pun aku tak tahu kenapa. Ialah biasalah, senang saja nak salahkan DAP. Kejap. Kata penulis ini, saya nak bagi link website PAC. Senang untuk Perdana Menteri 6, fokus dan confirm. Nanti kata tak percayai pengerusi PAC pula. 14 ahli parlimen dari parti berlainan, kami satu hati. Satu hati untuk pastikan wang rakyat adalah terjaga. Segala keputusan adalah secara konsensus. Kami independen, bukan macam dulu kerajaan di bawah Perdana Menteri 6. Ada isu laporan 1MDB disunting pengerusi PAC lantikan Perdana Menteri ke-6 masa itu. Perdana Menteri ke-6 kata kenyataan pengerusi PAC salah. Saya hendak bagi tahu. Kenyataan pengerusi PAC itu adalah berdasarkan pendapat, rumusan, dan persetujuan secara konsensus PAC selama hampir 2 tahun siasatan isu ini, bukan pandangan pengerusi PAC sendiri. Wah, ini siasatan bukan 2 hari, bukan 2 minggu, bukan 2 bulan, tapi 2 tahun. Cukup lama siasatan ini. Perdana Menteri ke-6 kata, ada salah faham budget projek LCS adalah RM6 billion dan angka RM9 billion itu adalah sebab kos bertambah RM3 billion. Saya tidak faham. Apa salah faham Perdana Menteri 6? Mungkin Perdana Menteri ke-6 salah faham apa yang Perdana Menteri 6 salah faham. Mungkin Perdana Menteri ke-6 tidak membaca laporan penuh PAC. Aku rasa bukan Perdana Menteri ke-6 yang baca. Admin Facebook tu yang tak baca habis kot. Bagus pergi pecat dia. Tak apa, saya nak bagi link laporan penuh PAC. Baca muka surat 6 saja. Ambil sedikit latar belakang. PAC kata, nilai kontrak RM9,128 billion. Bila kata budget RM6 billion. Coba tekan butang CTLF RM9 9128 billion. Senang nak cari. Nak baca hard copy pun ada. Ada atas meja pekan. 3 jilid jumlahnya. Baca, jangan tak baca Perdana Menteri ke-6. Perdana Menteri ke-6, Najib bosku tanya, kenapa kemajuan kerja hanya 44,10%? Ini pengesahan Mindef. Ya, bukan PAC tulis suka hati atau suka sendiri. Boleh baca muka surat 97. Baca, jangan tak baca, Najib bosku. Najib bosku kata, tidak campur tangan projek LCS. Itu terpulang kepada Perdana Menteri ke-6. Tapi, mungkin boleh jawab, kenapa surat bantahan PTL kepada Perdana Menteri ke-6 berkenaan dengan penggunaan GoWine tidak dijawab? Kata Najib bosku lagi, pengerusi PAC tidak tepat. Perdana Menteri ke-6 kata, kapal pertama perlu diserahkan tahun 2019 dan bukan 2017. Perdana Menteri ke-6 tepat. Memang 2019 tepat. Pengerusi PAC pun cakap tahun 2019 tepat. Mana Perdana Menteri ke-6 dapat pengerusi PAC cakap 2017? Dari Google. Janganlah sampai Perdana Menteri ke-6 profesional sikit. Anda Perdana Menteri ke-6, jangan baca Google saja. Baca laporan penuh. Baca, jangan tak baca Perdana Menteri ke-6 Najib bosku. Malas nak baca, pengerusi PAC bantu. Cuma, baca infografik laporan PAC. Muka surat pertama, selepas isi kandungan. PAC nyatakan serahan LCS 1 patut pada April 2019. PM kata, jangan menuding jari. PAC tidak. PAC cuma laksanakan tanggungjawab PAC kepada Parlimen.
kepada rakyat dan kepada negara. Reaksi Perdana Menteri ke-6 terhadap laporan PAC besar. Lepas pembentangan laporan PAC ini, saya ada sedikit masa. Saya baru menonton sebuah kartun lama. Boleh kongsi sedikit dengan Perdana Menteri ke-6. Jangan monyet, jangan. Perdana Menteri ke-6 perlu mengambil iktibar sedikit daripada respon MINDEF, BNS dan TLDM terhadap laporan PAC ini. Saya bagi link sekiranya Perdana Menteri ke-6 tak sempat nak baca. Relax Perdana Menteri yang ke-6 ditulis oleh Wong Kah-ho, pengerusi PAC. Aku harap kamu semua sudah dapat jawaban. Karena di Facebook begitu aktifnya Perdana Menteri Facebook ini dengan admin-adminnya putar najib kata Rafizi Ramli. Itu Rafizi kata. Itu dulu untuk kali ini. Apa pendapat kamu? Tinggalkan komen Anda. Sekian, Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.